Mulakan. Baik, kita mulakan suratul An'am mulai ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi wa huwa, dan dialah allazi, Tuhan yang yatawaffakum, ia wafatkan akan kamu, ia wafatkan akan kamu, dalam braket menidurkan, dalam braket menidurkan, bilail, di waktu malam, wa ya'lamu, dan ia mengetahui, ma, akan apa yang jarahtum, telah kamu kerjakan, bin nahar, di waktu siang. Summa, kemudian, ya ba'asukum, ia bangkitkan akan kamu, ia bangkitkan akan kamu, fihi, padanya, liyuqda, supaya ia disempurnakan, ajalun, akan ajal, musamma, yang ditentukan. Summa, kemudian, ilahi, kepadanya, marji'ukum, tempat kembali kamu. Summa, kemudian, yunabbi'ukum, ia khabarkan akan kamu, ia khabarkan akan kamu, bima, dengan apa yang kuntum, adalah kamu, ta'malun, kamu kerjakan. Semak semula. Wa huwallazi yatawaffakum billail, dan dialah Tuhan yang ia wafatkan akan kamu di waktu malam. Wafat di sini bukan bererti wafat mati terus, tapi wafat ini artinya yang dimaksudkan Allah pegang roh kita ketika kita tidur. Sebab itu tidur yang sebenar-benar tidur, sebenarnya kita tidak ingat apa-apa. Kalau kita masih boleh mendengar sesuatu, itu belum dikatakan sebagai benar-benar tidur. Sebenar-benar tidur itu bila kita tak kedengaran apa saja. Itu waktu itu yang dikatakan roh kita pada genggaman Allah Ta'ala. Itu yang diibaratkan sebagai yatawaffa, diibaratkan sebagai wafat.
Ya, jadi kita tidur diibaratkan sebagai orang yang sudah wafat. Siapa yang memegang roh ini? Ialah Allah. Allah yang genggam atau pegang roh ini. Kalau dikembalikan, hiduplah kita. Kalau tak dikembalikan, artinya teruslah kita dalam keadaan yang dikatakan wafat atau mati. Itu yang terkadang di antara seorang tidur 8 jam contohnya. Yang benar-benar tidur terkadang hanya 2 jam. 2 jam tu yang benar-benar tidur. Yang lain itu dia boleh kedengaran lagi. Ada sesuatu, dia boleh kedengaran. Tapi yang 2 jam tadi, dia tidak kedengaran apa-apa. Jadi jasad tu, dia diibaratkan sebagai jasad yang tak bernyawa. Macam itulah. Sebab itu, bila kita baca ayat ini, barulah kita tahu. Bila kita nak tidur itu, bila kita tidur itu, nyawa kita dalam genggaman Allah Ta'ala. Itu yang kita baca doa sebelum nak tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Engkau ya Allah, aku nak mati ni. Amutu, aku mati. Wa ahya, dan aku hidup. Wa ya'lamu ma jarahtum, dan ia mengetahui apa yang telah kamu usahakan bin nahar, di waktu siang. Mana yang kita nak usahakan esok hari tu, Allah dah tahu. Kita punya perancangan A, tapi yang terjadi B. Itu perancangan kita, tapi ketentuan Allah B. Perancangan kita nak buat A, ibaratnya contoh macam itulah. Jadi Allah tahu apa yang kamu akan usahakan esok hari pada siang hari. Summa yab'atsukum, kemudian ia bangkitkan akan kamu fihi padanya. Bangkit di sini bangkit dari tidur, bukan bangkit mati. Kemudian ia bangkitkan akan kamu padanya. Mana kita dibangkitkan daripada tidur, maka kita pun kembalilah hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita pun bersyukurlah kerana kita dibangkitkan semula. Apa tujuan dibangkitkan semula ini? Liyuqda ajalun musamma, supaya ia disempurnakan. Qada, daripada perkataan qada. Kita sebut qada. Qada, takdir. Jadi supaya ia disempurnakan ajal musamma, yang ditentukan. Maknanya kita pun hidup kembali, sehinggalah sempurna ajal kita, sampai tempoh yang ditentukan ajal. Mana kita dihidupkan untuk menyempurnakan sampai kepada satu masa ajal kita. Summa ilahi marji'ukum, kemudian kepadanya balik kepada Allah tempat kembali kamu. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian ia habarkan akan kamu dengan apa yang adalah kamu kerjakan. Mana pada hari kebangkitan itu ialah hari yang mana kita akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Di situlah Allah akan khabarkan segala kerja kita untuk dibalasi. Baik, sambung lagi ayat yang ke-61. Wa huwa, dan dialah. Al-Qahir, yang maha perkasa. Fauqa, atas, ibadi, hamba-hambanya. Wa yursilu, dan ia kirimkan.
alaihim atas mereka hafazatan, pengawal-pengawal, bracket malaikat, hatta sehingga iza apabila jaa telah datang ia ahadakum akan seseorang kamu al-maut oleh kematian, tawaffathu telah ia wafatkan akannya rusuluna oleh utusan-utusan kami. Wahum walhal mereka la tidak yufarritun mereka abaikan semak semula. Wahwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah yang maha perkasa atas hamba-hambanya. Dia itu Allah, bersifat Al-Qahir, ya, yang maha perkasa. Lalu kita sebut Al-Aziz, maha gagah. Kalau Al-Qahir, ini baru maha perkasa. Dialah yang maha perkasa di atas hamba-hambanya. Ya. Maknanya, ya, perkasa atau tertinggi kekuasaannya di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafazatan, dan ia kirimkan atas kamu penjaga-penjaga. Siapa penjaga-penjaga ini? Ialah malaikat-malaikat yang, ya, menulis amal-amal kamu. Itulah, ya, kiriman Allah. Malaikat-malaikat yang menjaga, menulis, menghitung amalan-amalan kita. Hatta iza jaa ahadukumul maut, sehingga apabila telah datang ia akan seseorang kamu oleh kematian. Mana bila dah sampai saat kematian, tawaffathu rusuluna, telah ia wafatkan akannya oleh utusan-utusan kami. Mana malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh, ya, pada masa itu dia pun datang untuk melaksanakan tanggungjawab. Wahum la yufarritun, walhal mereka tidak mereka abaikan. Ya, sifat malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh ini, ya, sifatnya, ya, dia tidak mengabaikan, tidak mengurangi pun apa yang diperintahkan. Kalau mati pukul 11, maka 11 lah. Ya. Tidak boleh nak minta, ya, kita nak minta sesaat ke depan atau nak minta gustan ke belakang. Ya. Maknanya pada masa itu, ya, tidak ada lagi istilah nak minta lambatkan atau cepatkan. Ya. Ini tugas utusan-utusan Allah. Dia tidak mengabaikan tanggungjawabnya. Bila dah sampai satu tempoh yang ditentukan, iaitu ajal, ya, maka malaikat akan, ya,
meneruskan tugasnya tanpa mengabaikan. Jadi, ya, sebagai manusia, bila tahu hal ini, ya, kita akan rasa redha. Apa yang berlaku, ya, kita kena redha. Itulah ketentuan, ya, daripada Allah Ta'ala. Sudah tercatat, ya, dalam kitab Allah Ta'ala, ya, kedudukan, ya, ajal atau maut kita. Baik, sambung ya, ayat 62. Summa, kemudian. Ruddu, telah dikembalikan mereka. Telah dikembalikan mereka ilallah, kepada Allah. Maulahum, wali mereka. Wali mereka al-haq, yang sebenar. Ala, ketahuilah. Lahu, kepunyaannya. Al-hukmah, hukuman. Wahwa, dan dia. Asra'u, amat segera. Hasibin, hitungannya. Summa, ulang balik. Summa ruddu ilallah, kemudian telah dikembalikan mereka kepada Allah. Maulahumul haq, wali mereka yang sebenar. Artinya, bila malaikat datang, dia mencabut nyawa, itulah kesudahan kehidupan dunia kita. Kita akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Maulahumul haq, Allah itu adalah wali mereka sebenar, pelindung mereka sebenar. Di dunia, manusia mencari wali selain daripada Allah, atau kita bahasakan mencari pelindungan selain daripada Allah. Di akhirat nanti, barulah dia tahu. Bila dah mati nanti, barulah dia tahu siapa pelindung kita sebenar. Ya. Kalau kita tersesat mencari pelindungan selain daripada Allah Ta'ala, ya, jawabnya kematian itu, ya, kematian yang merugikan. Tapi kalau kita dah jadikan Allah sebagai wali kita di dunia, wali dunia dan wali akhirat, ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya. Itulah Allah. Kalau kita jadikan dia sebagai maula kita di dunia, ya, maka kematian itu satu perjalanan yang betul, ya, yang akan menuju satu kebahagiaan. Ala lahul hukmu, ketahuilah, kepunyaannya lah hukuman. Hukuman pada hari itu kepunyaan Allah. Di dunia hukuman, ia dimiliki oleh manusia-manusia. Ya, hukuman-hukuman yang tidak ada keadilan pun ditegakkan. Ya. Jadi ingat, di akhirat besok, hukuman yang sebenarnya ialah dari Allah. Wa huwa asra'ul hasibin, dan dia amat segera hitungannya. Ayat yang selanjutnya, ayat 63. Qul, katakanlah oleh engkau. Katakanlah oleh engkau. Man, siapakah?
Yunajjikum, ia selamatkan akan kamu. Min daripada zulumatin beberapa kegelapan. Al-barri di daratan. Wal bahri dan lautan. Tad'unahu, kamu seru akannya. Tadarruan, dengan merendah diri. Wa khufyatan, dan bersembunyi-sembunyi. Lain, demi jika anjana, telah menyelamatkan ia akan kami. Min hazihi, daripada ini. Lanakunanna, nescaya kami mesti jadi. Nescaya kami mesti jadi. Minasyakirin, daripada orang-orang yang bersyukur. Baik, saya mak semula. Kul, katakanlah oleh engkau. May yunajjikum min zulumatil bari wal bahri. Siapakah yang menyelamatkan akan kamu daripada beberapa kegelapan daratan, di daratan dan lautan. Maknanya, Al-Ahwal ini atau Nabi sendiri sudah mengatakan kepada penduduk Makkah, yang mana mereka berdagang, perjalanannya kadang siang, kadang malam, terkadang di darat, terkadang di laut. Jadi bukan hanya kepada asal kepada penduduk Mekah, tetapi umumnya ayat ini diingatkanlah. Sebenarnya siapa yang menyelamatkan kamu daripada kegelapan daratan dan lautan. Tad'unahu tadarruan, kamu seru akannya, itu akan Allah. Tadarruan, dengan merendah diri. Wa khufyatan, dan bersembunyi-sembunyi. Sama ada kamu lahirkan seruan kamu, ataupun kamu secara senyap-senyap. Apa katanya? Lain anjana, demi jika telah menyelamatkan ia akan kami min hazihi, daripada ini, daripada perjalanan ini. Lanakunanna minasyakirin, nescaya kami mesti jadi daripada orang-orang yang bersyukur. Ini kebanyakan mereka yang berjalan. Baik sekarang ni ada perjalanan di udara. Dulu hanya perjalanan tu namakan darat, laut. Sekarang juga perjalanan dari udara. Pada masa itu, orang-orang yang berjalan jauh, apa yang dia ingat? Dia inginkan Allah Ta'ala selamatkan dia sampai tempat yang dia tuju. Kalau sampai tempat yang dia tuju, dia selamat, dia akan bersyukur dengan Allah. Itulah kehendak atau keinginan setiap pengembara, setiap mereka yang suka musafir.
Ya, mesti dalam hati tadi ataupun dilafazkan ataupun dalam hati, dia mesti minta kepada Allah Ta'ala, minta selamat. Ya. Kalau dia boleh selamat, dah selamat nanti, dia akan bersyukur dengan Allah. Ya, hal ini rupanya bukan hanya kepada orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam juga, mereka sebenarnya dalam diam-diam, mereka juga minta kepada Allah supaya dia diselamatkan daripada segala mara bahaya yang dia lalui. Walaupun tidak dizahirkan, tetapi dalam senyap-senyap mereka pun akan mengatakan demikian. Mereka lupa masa itu terhadap berhala-berhala mereka. Mereka hanya ingat Allah. God, oh my God. Mana hanya ingat kepada Allah. Hanya ingat kepada Tuhan Allah. Mana Allah juga. Tapi sayangnya, orang-orang musyrikin ini, bila dah selamat sampai tempat yang dituju atau selamat dah kembali, mereka lupa nak bersyukur kepada Allah yang menyelamatkan. Dia pergi bersyukur dengan berhala-berhala mereka. Berterima kasih dengan berhala-berhala mereka. Ini silapnya mereka. Oh, kalau orang Islam ni mana yang bertauhid, bila sampai ke tempat tu, tempat yang dituju, dia ingat waktu solat, nak sujud pada Allah. Oh, ini dah maghrib ke dah isyak ni? Ini dah waktu apa? Jadi ingatan itu untuk apa? Ingatan tu untuk nak sujud pada Allah. Itu tanda dia nak bersyukur. Dia dah selamat. Lagi ayat yang ke-64, Qul, katakanlah oleh engkau, Allahu Allah yunajjikum, ia selamatkan akan kamu, minha, daripadanya, wamin, dan daripada, kulli karbin, tiap-tiap kesusahan. Suma, kemudian, antum, kamu, tashkurun, kamu bersyukur, Kemudian, antum, kamu, tusyrikun, kamu sekutukan. Semak Kul, katakanlah oleh engkau, Allahu Allah, yunajjikum minha, ia selamatkan akan kamu daripadanya. Kalau nak tahu yang menyelamatkan siapa, kan soalan tadi, siapa yang menyelamatkan kamu? Jadi jawapannya, yang menyelamatkan ialah Allah. Allah lah yang menyelamat kamu daripadanya, daripada bahaya dalam perjalanan kamu. Allah lah yang menyelamatkan. Wa min kulli karbin, dan juga Allah juga yang menyelamatkan daripada tiap-tiap kesusahan yang ditempuh oleh kamu. Jadi Allah lah yang menyelamatkan kamu daripada tiap-tiap kesusahan juga. Semua antum tusyrikun. Ini yang tak sedap ni. Kemudian kamu sekutukan. Mana bila dah selamat, sampai ke tempat yang kamu hajatkan, kamu sekutukan Allah Ta'ala. Itu dikatakan, kamu sujud, kamu sembah selain daripada Allah Ta'ala. Kamu bersyukur kepada berhala-berhala. Seolah-olah berhala telah menyelamatkan kamu. Padahal waktu dalam perjalanan, kamu tak ingat berhala pun. Hanya ingat Allah. Minta Allah selamatkan kamu. Ini yang berlaku dalam kebanyakan manusia. Mereka tak reti nak bersyukur. Allah dah selamatkan kamu
sampai kepada tujuan sana dan sini. Tapi ya, kamu sekutukan Allah Ta'ala. Ini perbuatan zalim namanya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, patut kita syukuri Allah, tapi kita kufuri Allah dengan kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi perbuatan ini ya kita jangan lakukan. Ini perbuatan yang mendapat kemurkaan Allah. Ya, patut kita syukuri Allah, tapi kita sekutukan Allah, kita kufuri Allah. Ya. Ini perbuatan yang salah. Ya, akan ya, menjadikan ya, kehidupan akhirat itu paling menyesal. Itu ya. Baik ya, kita semak-semak sikit tata bahasa dia ya. Kita mulakan ya daripada perkataan ya. Sebelah atas tadi 60. Cuba kita cari 60. Ada perkataan jarahtum tadi ya. Ayat 60. Cuba kita semak ayat 60. Tengok perkataan jarahtum. Jarahtum ni daripada 3 hurufnya, situlah jim roha tu. Tum tu penambahan makna kamu ya. Jadi sekarang ni kita cuba cari dalam kamus perkataan jim roha ya. Jim roha. Cari bab jim. Dah jumpa belum bab jim? Dal rozai ya. Lepas tu kita jumpa perkataan jim ya. Tasa alif ba tasa jim. Alif ba tasa jim. Kan jumpa jim. Lepas jim cari jim ro ya. Dal zal ro. Jumpa tak? Kemudian lepas jumpa jim ro, cari jim ro ha. Jim ro ha. Ya. 56. 56 ya. Yang bawah ya. Siapa tak jumpa lagi, muka surat 56 bawah, baris yang ketiga daripada bawah ya. Perkataannya ialah jaroha yajrohu ya. Asal dengan makna di sini ialah perkataan ia melukai ya. Kemudian yang paling bawah sekali pun ada jariha yajrohu dengan makna ia kena luka ya, kena luka ya. Jadi ya, kita jumpa perkataan dalam Quran dengan bahasa jarahtum ya. Jarahtum tu penambahan ya. Jadi nak mencari makna itu juga ya, kita balik kepada perkataan asal iaitu jarohah ya. Artinya ya, di sini tidak ada makna makna yang sama dengan apa yang dalam Quran tadi. Ya, dia hanya meletakkan kata asal iaitu melukai ya. Tetapi ya, kalau ikut Arabnya jarahtum itu dengan makna kasabtum. Kasabtum makna telah kamu usahakan. Telah kamu usahakan. Itu makna jarahtum pada Al-Quran ya, dengan makna kasabtum ya. Okey. Kita ambil sajalah yang kita jumpa ini, iaitu jaroha yajrohu, baris yang ketiga ya. Jaroha yajrohu jarhan ya. Okey, jaroha fi'il madi. Kalau nak jadikan isim fa'il, kita panjangkan yang pertama, huruf pertama ja, yang kedua bariskan mana? Bawah ri, jari ya. Kemudian ha tu tanwinkanlah, hun, jarihun ya. Kalau jarihun maknanya mana yang, kalau luka yang luka. Jarihun ya. Kalau isim maf'ulnya tambah saja mim pangkalnya
Bukan majri. Tambah mim dengan waw. Majru. Majruhun. Bukan tambah ya, tambah waw. Majruhun. Mana yang dilukai. Kalau jarihun apa? Yang luka. Kalau majruhun yang dilukai. Ini adalah fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il mudhari'nya, kita buat amar dan nahi. Kalau fi'il mudhari'nya, contohnya yajrahu fi'il mudhari'. Kalau nak buat fi'il amar, mesti matikan roh dengan ha. Roh ha tu matikan roh. Roh, bunyi roh. Awalnya nak bunyi apa kalau roh? Awalnya nak bunyi apa? Ijrah. Ijrah. Maknanya lukailah oleh engkau. Ijrah. Kalau nahi, lam alif dengan ta. La tajrah. La tajrah. Jangan diubah-ubah jadi tujrah, tijrah, la tajrah. Ulang semula. Jaroha. Jaroha kalau isim fa'il, fi'il madi tu jarihun. Kalau isim maf'ul, majruhun. Okey. Kalau fi'il mudhari yajrahu, kita jadikan fi'il amar, apa bunyinya? Ijrah. Nahi dia la tajrah. Okey, pada ayat 60 kita jumpa perkataan ya ba'asu. Ya ba'asu ni fi'il mudhari. Mana fi'il madinya nak cari 3 hurufnya apa? Ya ba'asu. Ba'ain sa. Cari ba. Lepas ba cari ba'ain. Ba'ain. Ba'ain sa. Jumpa tak? Cari ba dah. Lepas ba cari ain. Muka surat 38. Bawah sekali kanan. Bahasa. Jumpa tak? Muka surat 38. Bawah sekali kanan. Bahasa mudhari'nya apa? Yab asu. Masdar dia ba'san. Ba'san. Okey. Bahasa kalau nak jadikan isim fa'il apa? Panjangkan pertama macam tadi juga, tak lari. Yang pertama panjangkan ba. Yang kedua bawa i. Ba isun. Apa dia? Ba isun. Kalau nak jadikan isim maf'ul macam mana? Letak mim dengan waw. Mab'usun. Mab'usun. Ba'isun, mab'usun. Baik, fi'il mudhari ya ba'asu kita boleh buat fi'il amar dengan nahi. Fi'il mudhari ya ba'asu tu kita boleh buat fi'il amar dengan fi'il nahi. Ya ba'asu macam mana fi'il amar dia? Matikan apa? Matikan sa. Jadi apa bunyi mati sa? As.
as. Tak. Kalau fi'il mudhari' tu kita dah matikan hujung bunyi as. Awalnya bunyi apa? Bawah. Apa bunyinya? Ib'as. Apa? Ib'as. Nahi dia la tab'as. Ib'as la tab'as. Ya. Ulang balik. Kalau fi'il madhi ba'asa, isim fa'ilnya apa? Ba'asa ba'isun. Apa? Ba'isun. Ya. Isim maf'ulnya mab'usun. Ya. Ba'isun mab'usun. Kalau fi'il mudhari'nya ya ba'su jadikan fi'il amar. Ib'as. Nahinya la tab'as. Ya. Ib'as la tab'as. Okey, ya. Kita cari lagi iaitu perkataan ayat 60 juga marji'ukum. Marji'ukum ayat yang ke-60 tadi. Apa huruf? 3 hurufnya, huruf asal. Marji'u. Ra jim ain. Okey, cuba cari ra jim ain. Ra jim ain. Cari bab ra. Dal zal ra. Dal zal ra zai. Kan? Ra. Lepas ra, carilah ain. Ya. Ra ain. Jumpa tak ra ain? 108. Okey. Ya. Yang lain buka 108. 108 kita jumpa perkataan raja'ah di tengah, di tengah pula. Ya. Daripada bawah. Ya, daripada bawah baris yang ke-245, yang kelima. Kanan. Raja'a yarji'u ruju'an. Selalu kita sebut rujuk. Rujuk tu masdar. Ya, rujuk. Jadi raja'a madinya mudhari'nya yarji'u. Macam mana nak buat isim fa'il raja'a? Nak buat isim fa'il, panjangkan ra. Ra lagi. Raji'un. Raji'un. Maknanya yang kembali. Kalau isim fa'il tu yang. Kalau isim maf'ul yang di. Ya. Raji'un yang kembali. Kalau nak jadikan isim maf'ul, tambah mim dengan waw. Marju'un. Raji'un marju'un. Baik, dah lulus. Kalau yarji'u mudhari', yarji'u nak jadikan fi'il amar dengan nahi. Irji, betul. Jim bawah bunyi ji. Jadi awalnya pun bunyi bawah. Jadi irji. Nahinya la tarji. Ya. La tarji. Itu fi'il amarnya. Ya. Baik, tengok sebelah kirinya baris sama dengan roja'ah. Sebelah kiri roja'ah, sebelah kirinya rojama. Rojama sebelah kiri tu. Rojama yarjumu rojman dengan mana rejam. Rojama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Rajim tu makna yang direjam, yang dikutuk. Ya. Baik.
Selalu kita bacakan rojim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baik, sekarang kita tengok rojama. Kalau nak jadikan isim fa'il apa? Rojama. Panjangkan ro. Panjangkan ro. Rojimun. Apa? Rojimun. Isim maf'ulnya? Marjumun. Marjumun tu mana yang direjam. Kalau rojimun yang merejam. Ya. Dan boleh juga isim fa'il bentuk baris yang kedua daripada bawah tu. Rojimun. Rojimun. Itu juga isim fa'il. Mana yang direjam. Ya. Yang dikutuk. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajim. Rajim. Mana yang direjam atau yang dikutuk. Ya. Okey. Ambil balik kepada madi tadi. Rojama yarjumu. Ya. Rojama yarjumu. Macam mana jadikan fi'il amar yarjumu? Takkan tak tahu pula. Jim bunyi apa jim tu? Bunyi depan. Bunyilah. Kalau depan, bunyikanlah depan jum. Jum. Awalnya? Urjum. Kalau depan dengan depan. Jadilah urjum. Nahinya? La tarjum. Ya. Urjum la tarjum. Ya. Baik, ya, kita tengok lagi pada ayat yang ke-61. Wa huwal qahiru. 61. Wa huwal qahiru. Apa perkataan kita nak cari 3 huruf qahiru? Ayat 60, ayat. Ayat 61, ayat Quran, mula-mula sekali. Wa huwal qahiru. Bukan qadiru, qahiru. Dalam Quran ya, ayat 61. Ayat 61 dalam Quran, ajarti, jumpa tak? Ayat 61. Wa huwal qahiru. Jadi apa perkataan qahiru? Nak ambil 3 huruf. Qab ha ra. Qab ha ra. Cuba cari qab ha ra. Dalam kamus. Ya. Qab ha ra. Cuba cari dalam kamus qab ha ra. Jumpa tak? Qaf, fa, qaf, kaf, lam, mim, fa, qaf. Lepas qaf carilah ha. Ya. Ha tu dah dekat-dekat akhir lah. Ya. Biasanya ha tu dah dekat akhir. Ha, lam, alif, hamzah, ya. Ya. Jumpa tak? Siapa jumpa dulu? Sebutkan. Bab qaf. Qaf ha. Jumpa. Ha lepas apa ha? Ha, lam, alif, hamzah, ya. Kan dekat-dekat ujung tu. Ya. Lepas ha 3 2 9. Ha 3 2 9.
Ada tak? Ada. Baik ya, 329 sorry. 329 ya, tengok sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita jumpa perkataan ya. Qaf kemudian haro di tengah-tengah. Qaharo yakharu qahron, mengalahkan, memaksa. Qahara menguasai ya. Qahir yang mengalahkan. Kita jumpa pula qahar. Bawahnya ada qahar lagi. Qahar yang maha mengalahkan. Kita tadi maknakan yang maha perkasa. Qahar tu. Jadi kita sekarang ambil qahara dulu ya, yang atas fi'il madinya qahara, mudhari'nya yakharu, masdarnya qahron. Macam mana nak buat isim fa'il qahara? Okey. Macam mana kita nak buat isim fa'il qahara? Panjangkan qa. Qahirun. Ya. Isim maf'ulnya makhurun. Kalau isim fa'ilnya qahirun, maknanya yang perkasa. Yang perkasa. Kalau makhurun, yang dikuasai. Yang perkasa. Yang diperkasakan. Baik, sekarang yakharu. Yakharu nak jadikan amar dan nahi. Yakharu siapa tahu? Fi'il amar. Ulang. Ikhar. Sebab ha kan dari atas, har. Jangan diubah-ubah. Ha tu tak boleh diubah, baris tengah tu. Dia kalau ha bunyi har. Ikhar. Nahinya la takhar. Ya, ikhar la takhar. Itu yang kita terjemahkan. Kadang ada yang kita jumpa selalu Al-Aziz yang maha gagah. Ya, kadang diterjemah maha perkasa. Tapi yang maha perkasa ni sebenarnya perkataan qahar, ya. Al-Qahar, ya, maha perkasa, ya. Baik ya, ada perkataan lain ya dalam ayat ini yang selalu kita sebut ya. Sebelah muka surat 328 yang kamus ya, 328 kanan. 328 kanan daripada atas 1 2 3 4 5. Baris kelima daripada atas. Kamus. Muka surat 328 atas sebelah kanan kira ya, baris yang ke-5 2 4 5. Qanata. Mudhari'nya apa? Yaknutu. Masdarnya apa? Kunutan. Inilah perkataan yang biasa kita sebut kunut. Apa? Kunut, doa kunut. Ya. Jadi perkataan kunut ni daripada perkataan taat. Ya. Kunut ya. Kunut ni menunjukkan tanda hal ketaatan. Ya. Tanda hal ketaatan. Baik. Ya, selalu kita sebut kunut. Kunut tu daripada perkataan qanata, mana taat. Ya, doa kunut selalu kita sebut. Ya, okey. Sekarang ni kalau qanata, fi'il isim fa'ilnya apa qanata? Qanitun.
Mana yang taat. Ya. Yang taat, ya, atau yang menghinakan diri kepada Allah pun makna qanitun. Isim maf'ulnya apa? Tambah min dengan waw. Maknutun. Ya. Maknutun. Macam mana fi'il amar yaknutu? Yaknutu fi'il amar dengan nahi. Uknut. 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 Contohnya kita nak suruh orang tu berkunut. Berkunutlah. Uknut. Uknut. Nahinya? La taknut. Ya. Alhamdulillah. Semua dah pandai. Ajak arti pun dah laju dah sekarang ni. Ajak arti pun dah laju dah sekarang ni. Ya. Dah pandai dah. Ya. Alhamdulillah. Ya. 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 Itulah, ya. Memang nak mahirkan itulah, ya, macam mana nak buat fi'il isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Kalau kita dah biasa dengan tu, ya, nanti ya bila kita jumpa perkataan-perkataan tu, ya, kita tak silap nak menjadikan dia amar ke nahi ke isim fa'il ke, senang, ya. Baik, ya, nampaknya sekadar itu dulu kita punya kuliah hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi akan datang. Alhamdulillah semua pun dah, ya, terang hati dah, ya. Benar apa belajar. Baik, kita sudahi dengan doa, ya. Sadaqallahul